Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hai adik-adik. Okey, petang ni kakak nak buat kelas mengaji bersama dengan Ustaz Zakaria bin Nasiruddin. Okey, siapa Ustaz Zakaria ni? Ustaz Zakaria seorang bekas pensyarah di IPG Ipoh semasa kaedah haraki dicipta. Adik-adik dengar kan suara kakak? Boleh komen di chat. Okey, kaedah haraki ni bermula dengan dua orang pelajar mualaf yang baru masuk Islam. Ketua jabatan beliau mengamanahkan beliau untuk ajarkan mengaji kepada dua orang mualaf ini. Jadi ustaz cuba mengajar dengan main-main dan alhamdulillah dalam masa 7 jam dua orang mualaf ni dapat membaca Al-Quran. Bermula di sinilah kaedah haraki dicipta. Jadi kakak nak jemput cikgu untuk mengaji pada petang ini. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua adik-adik? Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Oh, tak dengar apa-apa. Dia dengar tak? Waalaikumsalam. Kalau ada jawab tu dia, waalaikumsalam. Dengar. Alright, bagus. Okey, baik. Kita sebagai orang Islam kena tahu mengaji. Rugilah kalau tak pandai ngaji. Kan? Nanti kalau nak semayang, macam mana kalau kita tak pandai baca Quran? Dalam masa yang ada, ya, Ustaz cuba bantu adik-adik, anak-anak untuk baca Al-Quran, ya. Tapi oleh kerana yang ramai di kalangan kita ialah prasekolah, anak-anak Ustaz akan bimbing secara kanak-kanak sikit lah. Okey, baik ya. Baik, hari ni Ustaz minta adik-adik anak-anak baca ni ya. Ustaz share screen ya. Ustaz share screen dulu supaya nampak apa yang Ustaz nak sampaikan. Ya. Mana dia? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Siapa dah boleh baca Quran? Ada tak yang dah baca Quran? Mana tahu? Tiba-tiba ada yang dah boleh baca Quran? Ada tak? Cuba angkat tangan. Cuba tekan dekat. Dengar ya. Okey. Cuba angkat tangan siapa yang dah boleh baca Al-Quran? Ada tak? Ada. Ada. Oh, ada. Siapa yang dah baca buku Iqra? Siapa dah boleh baca buku Iqra? Iqra berapa lah? Ramai yang angkat tangan lah. Okey, ini angkat tangan ni dah boleh baca Quran ke? Okey. Okey, dah boleh baca buku Iqra. Iqra berapa? Cuba tulis di ruangan chat. Iqra berapa? Iqra 1 2. Oh, Iqra 3. Ya, Ustaz tengok. Kalau boleh buka kamera lagi senang. Ustaz suka tengok gambar anak-anak kat sini. Ustaz nampak Auni ada, Umi Zuhirah pun ada, Eni Al-Huda dengan adiknya. Fauzi Noris pun ada kat sini. Mariam, tak tahulah ini nama anak dia, nama mak saya tak tahulah. Oh, dah baca Quran dah. Oh, Nabilah dah Iqra 5 dah. Khairin Iqra 6. Oh, Masya Allah dah boleh baca Quran dah tu. Oh, umur berapa tahun ya? Okey, baik. Ada yang 5 tahun bukan Iqra, tak apa. Jadi Ustaz akan bimbing apa yang saya boleh buat lah. Ya, baik. Mula sekali cuba baca Ustaz yang Ustaz share ni ya. Alright, cuba baca. Mari baca sama-sama. Mari kita belajar membaca Al-Quran kaedah haraki. Siapa yang boleh baca? Angkat tangan. Oh, ramai yang boleh baca ya. Mari kita belajar membaca Al-Quran kaedah haraki. Ustaz ada berapa warna tu? Ada 2 warna. Warna apa? Warna
Merah dengan warna hitam. Pandai. Siapa tahu? Warna merah tu apa? Warna hitam tu apa? Kalau tengok tu yang Ustaz warnakan warna merah tu ialah huruf A, huruf I, huruf E, huruf apa lagi? Kat situ lah kan. Sebenarnya warna merah tu adalah huruf vokal. Huruf vokal. Dalam bahasa Melayu ada 5 huruf vokal. Apa dia? A, E, I, O, U. Itu dah vokal. Mana kalau yang warna hitam, yang kat bawah ni M, K, B, J, L ni semua adalah huruf-huruf konsonan. Apa dia? Huruf konsonan. Huruf konsonan. Contoh, Daniel Yassin, Nur Aini, nama Ustaz Zakaria. Mesti ada dua-dua. Ada conteng-conteng ni, saya tak tahulah kenapa. Tak apa. Kan? Jadi, perkataan bahasa Melayu, konsonan warna hitam, betul. Apa ni? Okey, baik. Jadi, dalam Quran, kita bukan nak belajar bahasa Melayu. Kita nak belajar Al-Quran, ayat-ayat Quran. Jadi kita nak belajar, yang paling penting adalah nak kenal huruf dalam Al-Quran. Baik, jom kita tengok huruf dalam Al-Quran kan. Jadi dalam bahasa Melayu ada huruf vokal, ada huruf konsonan. Huruf vokal, kalau bahasa Melayu ni, huruf vokal ialah A, E, I, O, U. Jadi kalau kita tengok berapa suku kata, maksud yang suku kata tu maksud yang nak dibaca. Macam mari kita, M-A-M-A, R-I-R-I, K-I-K, T-A-T-A. Mari kita belajar. Jadi kalau nak tahu suku kata, kita kira suku kata yang nak disebut. Jom kita kira. Angkat tangan. Anak-anak semua angkat tangan. Adik-adik angkat tangan. Ri, ki, ta. Belajar. Kalau baris yang pertama tu ada berapa suku kata? Ada 7 suku kata. Jom kita ulang balik. Ri, ki, ta, belajar. Ada berapa? Ada 7 suku kata. Mari kita belajar. Tapi ada satu cara lagi nak cepat tahu berapa suku kata tu. Kita kira huruf A, E, I, O, U dalam perkataan itu. Contoh, mari kita tengok. Mari kita tengok ya. Kita tengok contoh. Hanya A1. A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan sama? 7. Sama tak? Sama. Okey. Ada 7 suku kata. Kita kira. Contoh macam contohnya Eja, siapa nak bagi contoh? Contoh apa ni? Siapa nak bagi contoh? Zuhirah Ramlan. Okey, nama dia Umi Zuhirah Ramlan. Jadi kita kira Z tengok U-I-A kan? Zuhirah. Baik, saya tuliskan. Nama dia, saya nampak nama adik ni, nama adik ke nama mak saya tak tahu. Zuhirah. Contohlah. Z-U-H-I-R-A-H. Nampak? Zuhirah. Jadi kalau kita nak tahu suku kata, kita kira je berapa huruf vokal yang ada dekat perkataan itu. Contoh. 1, 2, 3. Ada 3 suku kata. Jadi kalau kita Zahirah. Faham tak ni? Okey. Contoh Irdina. Iman Irdina. Ejaan Iman Irdina. Mari kita tengok. Iman Irdina. I-N. Iman Irdina. Okey, ada berapa suku kata? Kita kira buat macam tadi. Kita kira huruf vokal yang ada dekat tu. I, A, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku kata. Mari kita cuba. Kalau kita kira dengan tangan macam ni. Man, Irdina. 5 sama tak? Sama kan? Nanti kira nama sendiri ya. Okey, sekarang ni
kita nak baca Quran, nak belajar Quran. Jom kita tengok dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran pun ada suku kata. Dalam Al-Quran pun ada suku kata. Maksud yang nak dikata, yang nak dibaca. Dalam Al-Quran bukan semua nak dibaca. Ada benda yang, ada huruf-huruf yang tak perlu dibaca. Perlu diabaikan. Sama juga macam ni. Kan? Iman. M-N-R-D-N. Kita baca ikut huruf tu. Okay. Tapi Ustaz bukan nak belajar bahasa Melayu. Ustaz nak belajar Al-Quran. Cuba kita tengok dalam Al-Quran. Cuma beza Quran sikit saja. Al-Quran ada beza sikit saja. Cuba tengok ya. Ini ayat ni Qul huwallahu ahad kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Alright. Jadi kalau maksudnya dalam Al-Quran dia ada ni. Ada vokal. Macam bahasa Melayu juga. Kan ada vokal. Cuma vokal dalam Al-Quran jangan cari huruf A, I, U. Jangan cari O. Huruf O tak ada dalam Quran. I tak ada dalam Quran. A tak ada. Cuma bentuknya ni dia. Ini vokal. Baris tu. Itulah baris tu vokal lah. Ini baris apa? Baris atas. Ni baris depan. Baris atas. Baris dua. Itulah vokal. Okay? Itu adalah vokal dalam Al-Quran. Jangan cari huruf A. Tapi huruf A dia macam tu bergaris dia dah A lah tu. Okay. Yang kedua ialah konsonan. Konsonan tu ialah huruf. Contoh, huruf Qaf. Lagi apa? Ha. Ni semua huruf-huruf konsonan. Yang ketiga, beza Quran ni yang ada ketiga. Yang ketiga adalah simbol. Simbol. Simbol tu apa dia? Simbol tu adalah bentuk-bentuk simbol. Ni contoh tanda mati, tanda apa lagi? Tanda yang berhenti tu, tanda nombor kan, nombor ayat. Tu ada macam tahun benda macam shot, kepala shot. Itu contoh-contohnya. Ini simbol. Cuma dalam Quran ada simbol. Bahasa Melayu tak ada simbol. Bahasa Inggeris tak ada simbol. Bahasa Arab tak ada simbol. Tapi dalam Al-Quran ada simbol. Simbol itulah yang kena tajwid. Kalau kita belajar kaedah haraki ni, semua tu kita akan belajar dengan cara menari. Best tak? Menari. Tapi bukanlah menari macam orang berjoget dekat yang kita tengok dekat TV. Tak. Ini tarian yang Ustaz cipta. Sebab tu haraki, kaedah haraki ni namanya, maksud haraki dah bergerak. Kita ada pergerakan. Okey, jom hari ni petang ni kita menari. Nak tak? Ini lain dia. Ini lain. Ya. Ini sangat beza dengan kaedah Iqra, kaedah Muqaddam, kaedah-kaedah lain. Ini kaedah ni Ustaz cipta. Tadi kan kakak kata tadi, Ustaz cipta pada tahun 2013. Bila Ustaz cuba kepada orang India, orang Cina, orang asli, dalam masa yang singkat dia boleh baca Quran. Anak-anak nak tak baca Quran dengan cepat? Siapa nak baca Quran dengan cepat? Angkat tangan. Ya, ramai nak cepat. Nak cepat ke nak lambat ni? Nak cepat ke nak lambat? Siapa nak lambat? Orang nak cepat kan? Nak cepat. Okey. Jom kita ready. Quran ni tak susah. Dalam Al-Quran Allah kata walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal min muddakir. Allah yang kata Quran ni tak susah. Sesungguhnya telah Allah turunkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka siapa yang nak ambil pelajaran? Okey, teruskan. Okey, kita kata mula-mula kita belajar vokal dulu. Vokal dah baris kan? Kata ini garisan. Mula-mula kita tengok ada baris atas kan? Ada baris bawah, ada baris depan. Kan? Macam tu kan? Okey. Kalau atas tu, okey. Kalau ke atas, kalau atas biasa benda yang atas apa dia? Awan, atap kan? Eja awan macam mana? Eja awan. Eja awan macam mana? A-W-A-N. Atap. A-T-A-P. Atap. Tengok ni, atap, awan. Okey, tarian dia. Okey, angkat tangan kiri. Ikut Ustaz. Angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri.
Tangan kiri ya. Nanti tu, Ustaz tengok tangan kiri mana. Okey, dah angkat tangan kiri, lipat. Kita menari kan, Ustaz kata. Petang ni kita belajar sikit. Mana yang sempat lah. Okey, lipat ibu jari, kena ikut. Anak-anak kena ikut. Kalau ada cikgunya, kalau ada maknya, ayahnya, ataupun abang-abangnya, suruh anak-anak ataupun adik-adik ibu buat. Sebab apa belajar kaedah haraki, kena menari. Kena gerak, bukanlah menari joget-joget. Tak. Kena bergerak, ada pergerakan, movement. Kalau dalam bahasa Inggeris namanya Total Physical Response, TPR. Tapi saya guna bahasa Melayu ni mudah faham, menari lah kan. Okey, angkat tangan kiri, lipat ibu jari. Dah lipat 3 jari lagi, 3 jari telunjuk saja. Nampak? Jadi macam nombor 1 tu kan. Okey, letak sebelah kiri, menghala ke kiri. Okey dah. Sama tak macam baris atas kan? Sebut awan. Ini huruf A lah ni. Ini dalam Quran kalau baris macam itu huruf A. Sebab eja awan, AWAN. Awan kan ke atas. Mana ada awan kat bawah? Awan ke atas. Kan? Okey. Lepas tu atap. Atap pun ke atas. Mana ada atap kat bawah? Kan? Atap dekat atas. Jadi boleh kena atap dekat atas, awan dekat atas. Maka kalau nampak dekat atas garis atas huruf, itu huruf A. Huruf A. Faham ya? Alright, faham. Sekarang ni cuba tengok dari bawah pula. Tangan kiri ni turunkan ke bawah sikit. Turunkan ke bawah. Buat gitu. Tapi tangan buat gitu juga. Buat okey. Sebut I. Kalau kat bawah buat I. Sebut ikan. Ikut. Ikan. Ikan. Lepas tu itik. Eja ikan macam mana eja ikan? Dah pandai Rashidah. Sumayah pun juga. IKAN ikan. Itik. Eja itik macam mana itik? Pandai. Ramai ada anak-anak pandai tulis. Itik, ITIK, itik. Jadi ikan dengan itik kan kat bawah. Ada tak itik terbang? Siapa pernah nampak itik terbang? Ada. Mana ada itik terbang? Tak ada. Kan? Ikan terbang ada. Ada lah. Tapi ikan ada ikan terbang kan. Ada sejenis ikan yang terbang. Tapi dia lama-lama dia jatuh juga. Bukan dia terbang macam burung tu. Tak. Jadi oleh kerana itik dengan ikan kat bawah, maka ini I. Ini huruf apa kalau kat bawah? I. Kalau kat bawah, I. Kalau kat atas tadi apa dia? You. Okey, tengok. Kan. Eja itik ikan. Ustaz dah tolong tulis lah. Yang pertama tadi macam ni, A kan. Kalau kat bawah, I. Yang ketiga buat gini. Ini apa ni? Tumbuk. Eja tumbuk. TUM tum. BUK buk. Tumbuk. Ya betul. Oleh kerana ada 2 kali huruf vokalnya U, maka ini adalah huruf U. Baik, mari kita buat sama-sama. Ini huruf apa tadi? A. Kat bawah I. Ini U. Dah settle. Ada 3 je. Kalau dalam bahasa Melayu ada A, E, I, O, U. Tapi dalam Quran ada 3 sahaja. Mana senang? 3 ke 5? Kalau bahasa Melayu A, E, I, O, U. Ada 5. Dalam Quran ada 3 saja. A, I, U. Boleh ikut tak ni? Faham tak ni? Okey, cuba jatuhkan tangan. Banyaknya tangan angkat tangan ni. Angkat jatuh balik. Ambil reaction. Tekan, jatuhkan bawah. Ni kan macam ni, raise hand. Angkat. Sekarang ni tekan reaction lagi, jatuhkan tangan dulu. Jatuhkan tangan semua. Ada kuning-kuning ni. Okey, jatuhkan tangan. Okey, baik. Sambung lagi. Nak belajar kita? Nak belajar kena buat. Kena buat, jangan bising. Tengok Ustaz buat macam mana. Anak-anak, adik-adik buat macam mana Ustaz buat. Boleh? Boleh ya? Okey. Sekarang kita tambah lagi. Dalam Al-Quran ada baris 2. Ada baris 2. Kalau dalam bahasa Arab namanya tanwin. Tapi kalau kaedah haraki kita nak mudah faham, kita tak kata huruf tanwin. Okey, kita tengok baris 2. Okey, harap-harap sempat sampai ke tahap baris 2. Okey, tengok sini. Tadi ini tumbuk kan? Tumbuk kan? Nampak? Tumbuk. Itu U. Jadi kalau ringkasnya, mari kita menari. Menari. Buatlah tangan buat gini. Buat gini. Kita buatlah, sebut. Buka, ikut Ustaz lagu dia. Buka mulut bunyi ni baris atas kan? Ni baris ke atas. Nampak tak? Baris ke atas kan? Maka tangan tunjuk ke atas. Buka mulut. Api, awan, atap. Lagi apa?
Kan? Ulang balik sama-sama. 1, 2 mula. Senyumlah sikit. Allah, seriusnya. Senyum. Okay, ready? Buka mulut bunyi okey, pandai. Okey, yang kedua. Kalau baris bawah pula, buat gini. Jadi tunjuk bagi ni. Tunjuk kepada gigi. Tunjuk gigi bunyi I. Alright. Buat gini. Bila I, tunjukkan ke bawah. Baris kat bawah. Ikan. Kan kena nampak gigi. Ikan. Itik. Okey. Ulang balik yang kedua. Tunjuk gigi bunyi I. Pandai. Ulang balik yang pertama tadi. Ulang pertama. Yang pertama tadi. Buka mulut bunyi kan? Sebab tu bila baris atas kan? Bukan alhamdulillahi rabbil alamin. Kena buka mulut. Alhamdulillahi rabbil nampak tak kena buka mulut kalau baris atas. Kalau kat bawah nasta'in. Sengaja nampak gigi. In. Okey. Okey ya. Okey, yang ketiga, kita kata balik depan. Buat macam ni, buat begini. Kita pegang macam mikrofon, kita nyanyi, kita ada mikrofon. Okey, buat begini yang ketiga. Muncung mulut bunyi tarik ni mulut ni, tarik depan. Tumbuk kan mulut, tengok mulut saya. Tumbuk kan? Boleh. Cuba jangan muncung. Tembok. Jadi tembok bukan tumbuk. Tumbuk kena muncung. Tumbuk. Jadi Iyyaka na'budu kan muncung budu. Nama Sumayyah kan kalau you Sumayyah. Tumbuk dia muncung. Okey, buat balik yang ketiga. Muncung mulut bunyi ke depan kan. Okey, boleh. Best tak belajar macam ni. Dia lain daripada yang lain ni. Jadi ulang balik. Tunjuk atas. I. Alright, habis. Okey, kalau nak tahu ada lagu-lagu tadi, dekat buku ni ada. Dekat buku ni, dekat buku yang Mami Happy ni, kan? Yang Ustaz tulis, ni nampak? Ustaz Zakaria tulis ni, saya tulis. Ni gambar muka Ustaz kan? Gambar Ustaz. Dekat sini ada lagu tadi. Buka mulut bunyi sekejap, muka surat apa? Muka surat 66. Siapa yang dah ada buku ni? Siapa yang dah ada miliki buku ni? Dekat dah ada. Ada. Firas dah ada beli. Bagus. Risha pun dah ada buku ni. Siapa yang tak ada? Eloklah. Dekat Mami Happy ada jual. Alright. Faham tak? Okey. Buku ni kat sini ada tarian tadi. Apa ni? A, I, U ada kat muka surat. Sekejap. Muka surat 1. Ni mula-mula kita belajar. Huruf vokal. Cuma beza dia, bagus buku ni. Pakai handphone. Pakai QR code. Scan kat sini. Nampak nanti gambar Ustaz. Video bukan gambar. Video Ustaz. Sebabnya dalam buku ni ada 33 video Ustaz. Jadi oleh kerana masa pendek, singkat pada petang ni, jadi kalaulah sekiranya anak-anak, adik-adik nak tahu lagi, dapatkan buku ini sekarang. Alright, saya rasa cukup sekarang itu. Nanti kita belajar sambung lagi, ada baris 2, nanti kita ada tarian-tarian. InsyaAllah kita akan tarian. Nak suruh Ustaz mak beli. Beli. Ya tak rugi sebab seolah-olah macam jemput saya datang ke rumah anak-anak, jemput saya datang ke rumah adik-adik, seolah-olah macam itulah. Sebab apa? Dekat sini ada 33 video. Tak rugi. Nampak? 33 video menggunakan QR code. Boleh pilih lah. Okey. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jangan lupa mengaji bersama Ustaz Zakaria. Bye. Terima kasih.